Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah dan taufik daripada Allah. Iradat kudrat yang ada pada Allah buat kita ni masih lagi boleh mengerjakan taat di bumi Tuhan. Perasaan bersyukur ni mesti kena ada semacam. Sekalipun nikmat tu kita rasa tiap-tiap hari kita boleh, tetapi nikmat ni bukan kita boleh buat sendiri pun. Kita boleh tidur, kita boleh bangun, kita boleh makan, kita boleh berjalan. Sekalipun tiap-tiap hari benda ni berlaku kepada diri kita, tapi kita tak boleh buat sebenarnya. Maka rasalah benda tu besar. Nah, ada orang muka duk jalan tiap-tiap hari rasa tak bersyukur tu, dia kata bah jalan selepong dia. Tak boleh nak bangun. Tahulah setara mana. Baru tahu kata boleh jalan ni setara mana. Maka kita boleh buat macam-macam atas muka dunia ini, kena bersyukur Tuhan. Mudah-mudahan dengan perasaan bersyukur kita kepada Allah, Tuhan tambahkan lagi nikmat tu ataupun Tuhan kekal nikmat tu dengan kita. Maka sempena masuk pada bulan Rejab dan nak tubik dah bulan Rejab ni, habis dah bulan Rejab. Habisnya bulan Rejab, maka nak habis dah umur kita. Umur kita dalam bulan Rejab nak habis dah. Masuk bulan Syaban, masuk bulan Ramadan, koho sikit umur kita. Maka dalam nak mengisi masa kita sebelum bertemu dengan Tuhannya, sebelum Tuhan tanya apa dia kita buat atas muka dunia, maka nak lepas bulan Rejab ni rasa tak kena kalau kita tak kecek peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, menjadi tradisi bukan kita saja dah. Bukan kita saja di bahagian ni, seluruh dunia masuk saja bulan Rejab, siapa-siapa dia pun akan berkecek mengenai satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad. Yang mana peristiwa ini kalau orang tak percaya boleh jatuh kafir orang tu. Apa besar sangat kau. Peristiwa ni, benda yang berlaku atas muka dunia ni, ada benda kita nak percaya boleh, tak percaya boleh, terpulang kepada kita. Nah, ikutlah kita nak percaya kau tak percaya, tak punuh akidah kita. Ada benda ni ia ganggu akidah kita. Kalau kita tak percaya, punuh akidah kita. Sekalipun kita percaya dah Tuhan, tapi kita tak percaya kepada benda ni, punuh juga akidah kita. Oh, pelik juga. Itu apa dia? Satu mukjizat yang berlaku kepada Nabi, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam banyak-banyak mukjizat Nabi, ada mukjizat kita tak percaya tak apa. Sebab tak sabit dengan hadis ko, hadis tidak sahih ko, maka kalau tak percaya tak jadi kafir. Tetapi kalau peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, cerita mukjizat Nabi ni, kalau tak percaya jadi kafir. Peristiwa Isra'-nya sepakat ulama. Siapa dia tak percaya jadi kafir, sepakat, tak ada khilaf ulama. Mana-mana siapa dia mengaku dia orang alim dalam ilmu agama,
mesti dia akan kata orang ni akan jadi kafir kalau tak percaya peristiwa Isra. Manakala peristiwa Mi'raj pula, Mi'raj tak jadi kafir, cuma berdosa. Sebab apa? Sebab sabitnya peristiwa itu dengan hadis yang sahih. Ayat Quran tak ada. Ayat Quran tak ada. Cuma adalah dalam surah An-Najmi itu sebut, tetapi ulama berkhilaf dari sudut situ. Nah, wajib percaya mengenai Mi'raj, tak percaya berdosa, kufur, khilaf ulama. Manakala Isra tak percaya, sepakat kata ulama jadi kafir, tak ada apa-apa. Nah, kerana apa? Kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Ta'ala. Tuhan memulakan surah Al-Isra, cerita Isra Mi'raj ni Tuhan sebut subhanallazi, maha suci Tuhan. Nak royak cerita besar, nak royak peristiwa besar, siapa Rasulullah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sebut kehebatan dia. Maha suci aku daripada kekurangan, daripada kelemahan. Kehebatan aku telah memperjalankan hamba-Ku yakni Nabi Muhammad lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa di Palestin. Tujuan perjalanan ini linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad akan tanda-tanda kebesaran kehebatan kerajaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya ia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka sabitlah peristiwa itu dengan surah Al-Isra ayat yang pertama. Maka siapa dia engkar perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah, sepakat jadi kafir. Kerana engkar dengan ayat Al-Quran. Apabila seorang mukmin mempertikai ke ayat Al-Quran, otomatik dia mempertikai ke siapa dia hok kecek dalam Quran tu. Perkataan siapa dia di dalam Al-Quran ni. Maka tak percaya Quran bererti mempertikai ke Tuhan sendiri. Otomatik ulama tak ada khilaf kata kalau orang rasa ragu-ragu pun jatuh kafir seseorang tu. Nah, masalah peristiwa dalam itu lagu mana suku pasal, tetapi berlakunya perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa sabit dengan ayat Al-Quran. Ceritanya bermula pada malam 27 Rejab. Malam 27 Rejab pendapat muktamad. Ada kata 23 Rejab, ada kata 27 Rejab. Malam ni 29 kan? 29 Rejab, tak apalah lewat sikit kan. Oh, barang ni 1400 tahun dah. Tetapi cerita ni kena sebut supaya apa? Supaya orang-orang muda yang tak pernah dengar cerita ni wak ambil akidah. Kita dah biasa dengar, dah kita percaya lama, dah tak biasa dengar. Takut-takutnya tak percaya langsung. Jadi masalah. Pada malam 27 Rejab, Rasulullah duk tengah tidur. Ada riwayat kata Rasulullah tak tidur lagi, tengah nak tidur. Maka tengah-tengah tidur, tiba-tiba hadis Bukhari kata terbelah ni, bumbung rumah Rasulullah terbelah dua. Oh, pelik cerita ni. Siapa dia pergi gaji tengah-tengah malam rumah Rasulullah. Tak usah duk tanya dah munggo cerita ni cerita mukjizat. Cekak kata mari censor gereng-gereng bukan mukjizat lagu tu kita boleh buat. Maka apabila cerita Isra Mi'raj ni cerita mukjizat, maka orang yang nak dengar malam ni kena persiapan iman molek-molek. Takut kita rasa jolo ko sudah. Nak dengar sangat cerita mukjizat. Mukjizat ni cerita pelik-pelik. Kalau cerita biasa-biasa tidak menjadi mukjizat, jadi benda biasa kita pun boleh buat. Ni cerita kita tak boleh nak buat. Maka pecahlah rumah Rasulullah, turun Jibril, ambil Rasulullah, bawalah Rasulullah ke Kaabah di Hijr Ismail. Diletaklah Rasulullah di situ, maka katanya Jibril kepada malaikat pembantu dia, wak mari dua bekas. Satu bekas berisi dengan air Zamzam.
Satu bekas lagi berisi bekas emas. Dalam Bukhari kata tastul minaz zahab, bekas dibuat daripada emas, diisi dengan ilmu, iman dan hikmah kebijaksanaan. Tak tahu rupa lagu mana. Orang kata iman ni lagu mana, jenis cair kau, jenis gas kau, lagu mana. Tetapi dalam hadis tu sebut lagu tu. Iman ni dibubuh dalam bekas. Iman, ilmu, makrifat dibubuh dalam bekas emas. Maka dibelah dada Rasulullah. Jibril tekan sini, terbelah dada Rasulullah. Maka dahlah terbelah, hidup-hidup Rasulullah. Tak payah biuh, tak payah biuh. Jangan dok tanyalah, oh suluk lah. Dicabut hati Rasulullah, hidup-hidup. Hidup-hidup Rasulullah tengok. Maka dibelah hati Rasulullah, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Diberkisihkan semua benda-benda. Rasulullah ni tak ada kotor, katanya ulama, bersih ke apa? Ada riwayat menyatakan bersih perasaan saya ke setan. Setan pun Rasulullah kesian juga. Maka Allah Ta'ala bersih ke perasaan kesian kepada setan. Allah tak, Nabi Muhammad ni kesian kepada semua orang. Orang mukmin lagi-lagi lah dia saya. Setan punya saya juga. Saya tak saya. Perangai Rasulullah ni penyayang tak penyayang. Sehingga kepada setan pun. Maka dibersihkan habuan tu, barulah Rasulullah boleh lawan setan. Kalau tidak Allah kesiannya kok setan. Jadi Rasulullah ni perangai lagu tu, penyayang tak penyayang. Maka apabila dibersihkan semuanya, dicuah bekas emas itu yang berisi iman, ilmu dan hikmah, dicuah di dalam hati Rasulullah. Cuah, ditutup, diisi kembali dalam dada. Cerita ni bukan cerita karuk ni. Sekalipun kita nampak macam karuk cerita ni, pelik cerita ni. Tak cerita mukjizat Nabi ni. Oh, pelik sangat. Lah Nabi. Bukan cerita kita. Ni ada orang ni kalau pelik sikit tak boleh nak terima selalu. Maka apabila ditutup-tutup semua, maka Jibril pun panggil buruk. Panggil seorang malaikat yang kata di Jibril, "Hei malaikat, gi ambil buruk dalam syurga. Gi ambil buruk dalam syurga wak mari sini. Kerana buruk ni akan jadi kenderaan kita pada malam ni." Maka malaikat pergi, terbagi kepada syurga, gi pilih buruk. Buruk ni banyak duk dalam syurga. Buruk pun mari macam-macam lah. Ada hak lagu ni, ada hak lagu ni, nak tunjuk, nak suruh malaikat tu pilih dia lah. Maka dipilihlah seekor buruk dosnya. Dipilihlah dia. Kerana apa? Kerana ulama kata buruk ni jenis tawaduk. Senyak ya dia. Buruk-buruk lain apabila malaikat nak pilih jadi kenderaan Nabi pada malam tu, masing-masing nak tunjuk hebat. Hak ni menecak, hak ni terbaik, hak ni. Hak seko tu senyap ya. Maka kerana senyap dia, tawaduk dia, maka Tuhan pilih dia jadi kenderaan Nabi pada malam tu. Ni kelebihan orang tawaduk. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Siapa dia yang tawaduk kerana Allah bukan kerana saja jenis nyakit dia, memang hidup mepeh dia. Memang style dia jalan mepeh-mepeh. Dia bukan tawaduk lagu tu, jalan mepeh. Jalan sepak kaki sendiri apa semua. Hak tu bukan tawaduk. Bukan kata jalan mepeh tu tawaduk dak. Siapa dia yang tawaduk, maka Tuhan akan angkat darjat dia. Man takabara wada'ahu Allah. Siapa dia yang rasa takabur, rasa besar, Tuhan akan letak dia, hina dia. Ada orang ni buat macam-macam nak suruh nampak hebat, tapi dipandangnya manusia tetap rasa serabut. Tengok muka ni. Tapi ada orang dia bukan main dah buat perendah, tapi orang mulia ke dia. Orang jumpa siung tangan, orang pegang selipar dia. Dia buat redah dah, habis. Ni kelebihan merendahkan diri kerana Allah. Maka apabila lagu tu diambil seekor buruk, buruk ni disebut di dalam hadis Bukhari lebih besar daripada keledai. Keledai lebih kurang tinggi ni. Besar sikit lebih kurang tinggi ni. Lebih kurang kuda padi, kecil sikit pada bara, lebih kurang tinggi lagu ni. Rupa bentuk dia pula khilaf ulama, dan disebut di dalam hadis ada riwayat kata buruk ini ada sayap. Buruk kuda ada sayap. Bukan khayalan lah, disebut juga dalam kitab. Kuda bersayap ni ada, bukan kata khayalan, memang ada. Rupa dia lagu mana? Rupa seperti kuda. Ada riwayat kata dak tubuh manusia. Tubuh kuda, hali atas ni manusia. Lepas tu ada sayap pula. Zaman dulu ke ada orang lukis buruk deh. Tetapi hak tu pendapat tidak sahih lah.
Ada disebut. Nah, ada orang tepek jamai-jamai dulu. Hak tu riwayat tidak sahih lah. Apabila lagu tu marilah buruk buat mari depan Rasulullah di hiji Ismail. Maka Rasulullah pun nak naik lah buruk moga nak berjalan ni. Tiba-tiba buruk tak izin naik atas belakang dia yang gelepar. Yang gelepar supaya kuda dia nak naik atas dia tak main. Maka katanya Jibril pegang tekuk buruk. Dia kata, "Hei buruk, tak ada lah manusia yang paling afdal lebih daripada orang yang nak naik atas belakangmu malam ni. Inilah Muhammadnya," katanya Jibril. Maka apabila disebut lagu tu buruk pun jadi malu mata dia. Allah depan Muhammad hamba buat kerja lagu ni kurang ajarnya lah hamba. Dalam Bukhari kata buruk senyap dan berpeluh dia. Malu segar dengan Nabi. Maka Rasulullah pun naik atas belakang buruk. Jibril duduk sebelah kanan, Mikail duduk sebelah kiri. Katanya Jibril kata, "Siru ala barakatillah." Berjalan dengan berkat nama Tuhanmu. Bismillah. Temnya kata, borok pun caku selalu. Gedum caku. Dalam Bukhari, dalam hadis buruk ni binatang yang pelik. Kaki dia, sekali dia caku tu pergi jauh. Bukan kata pendek ni. Caku tu sejauh mata memandang. Mata kita ni boleh tengok. Kalau tak ada bangunan, tak ada apa dia jauh mana kita boleh tengok. Setara tu kaki dia caku. Gedung berapa kilo tak tahulah, mata kita boleh tengok ni. Tu buruk. Setiap kali naik benda tinggi maka kaki sebelah belakang dia panjang. Jadi Rasulullah tak jadi serah nak netai lagu ni ya. Jadi serah gini semacam. Ketika turun daripada benda tinggi maka kaki depan dia pula panjang. Jadi sterik, bukan jadi onyun dah. Maka perjalanan dia cum. Di dalam perjalanan itu banyak peristiwa Rasulullah tengok. Iaitu banyaklah, antaranya Rasulullah Jibril kata tengah jalan, Jibril kata berhenti sebentar. Royak kepada buruk berhenti. Bapa? Muhammad turun. Nabi Muhammad pun turun. Dia kata apa dia? Sembahyang sini boleh 2 rakaat. Maka Rasulullah pun sembahyang 2 rakaat. Jalan sebentar, Rasul Jibril kata berhenti sebentar. Okey, sembahyang sini 2 rakaat. Jalan sebentar, Rasulullah kata, Jibril kata berhenti. Okey, semaya sini pula 2 rakaat. Jalan-jalan. Maka Rasulullah tanya, tempat ke apa dia? Hok hamba duk berhenti semayanya. Dia kata tempat yang pertama hok dia mau berhenti semaya iaitu nama dia Yasrib. Yasrib ini nama kepada Madinah sebelum daripada Rasulullah berpindah ke Madinah. Madinah ni dipanggil nama Yasrib. Yasrib ni tempat penyakit. Rasulullah, orang-orang Mekah, Rasulullah dengan sahabat dia daripada Mekah pergi ke Madinah. Apabila dia berhijrah sakit, ramai sahabat-sahabat sakit. Dan Madinah masyhur dengan bumi penyakit. Tetapi apabila lagu tu Rasulullah masuk, maka Rasulullah berdoa dengan Tuhan. Pindah penyakit di Madinah, bumi penyakit tu dipindah kepada satu tempat nama Juhfah. Lah ni, kalau orang mari sebelah Mesir, kalau nak pergi buat ihram, dia akan berhenti di Juhfah, niat mikot situ baru masuk ke kota Mekah. Maka situlah ni Juhfah lah ni tak ada orang duduk sebab jadi penyakit. Tukar dah daripada Madinah, Rasulullah doa asal bumi penyakit tukar kepada Juhfah. Dan bumi Madinah menjadi tanah dia menjadi penawar. Tanah dia menjadi penawar. Sebab tu setengah orang ambil pasir Madinah buat kelik ke Malaysia, nak buat bomo, nak buat berubat. Nah, Nabi pernah berubat dengan pasir Madinah. Nabi kata lagu mana? Nabi ambil jari dia. Nabi jilat. Biriki ba'dina wa turbati ardina yaski bihi sakimana. Yashfi bihi sakimana. Nabi kata dengan berkat air liur, dengan berkat bumi kami, yakni Madinah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Nabi buat bomo guna pasir. Dan lo ni orang buat bomo guna pasir. Lebih-lebih lagi kalau benda penyakit luar. Sihir kau gapo dia. Antara pasir hok masyhur, tanah seluk. Hok ni boleh buat guna penawar racun kau gapo dia. Kalau orang termakan racun berat-berat kau gapo dia, boleh kaca air seluk wi minum. Penawar juga. Maka Rasulullah berhenti di Yasrib.
Lepas tu tempat kedua hamba berhenti ke apa dia? Hak ni tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala. Mana? Di Mesir tu. Oh, nyolitah ke Mesir. Daripada Masjidil Haram di Mekah naik ke Madinah, pergi ke Mesir. Mesir alik kau ni. Nah, gimana? Bukit Tursina, tempat Nabi Musa munajat dengan Tuhan, tempat Nabi Musa dengar perkataan Tuhan. Nah, Nabi Musa mari daripada Palestin kelik nak berdakwah kepada ayah hakak dia Firaun, maka berhenti di bukit tu. Ada riwayat kata lepas pada dia berdakwah bawa semua anak buah dia, maka dia pergi munajat di bukit Tursina. Munajat di bukit Tursina, maka permintaan Nabi Musa apa dia? Saya nak tengok Allah. Oh, permintaan Nabi Musa. Boleh ke tak? Tak boleh. Maka Tuhan kata tak boleh wahai Musa. Tak, aku nak tengok juga. Sudah Nabi Musa terlalu nak tengok sangat Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa minta. Permintaan dia apabila dia minta tu, malaikat langit pertama turun. Malaikat langit pertama turun jumpa Nabi Musa. Suara seperti peti, seperti kilat, bunyi gelegum-gum-gum turun habis. Malaikat langit pertama royak kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta nak lihat Allah Ta'ala, maka katanya malaikat langit pertama, ya Musa, aku ni malaikat langit pertama. Kami semua malaikat langit pertama, tapi kami tak pernah minta dengan Tuhan siapa nak minta tengok dia. Besar benar cita-cita kamu wahai Musa. Aku nak tengok Tuhan. Tak dengar kata juga turun malaikat langit kedua pula, gedem bunyi pop laka. Turun langit ketiga, langit dak. Nabi Musa kata dak, hamba nak tengok Tuhan. Telajuk dah, hamba nak tengok sangat dah. Ya Allah ya Tuhanku, hamba minta nak tengokmu ya Allah ya Tuhanku. Kerana kaedah dia setiap benda ada mesti boleh dilihat. Kita tak boleh lihat suku pasal, tapi boleh lihat. Nabi Tuhan benda ada. Apabila Tuhan benda ada mesti boleh lihat. Apa benda ada tak boleh lihat pulaknya. Maka Nabi Musa pun minta lagi sehingga turun malaikat langit yang ketujuh mari jumpa Nabi Musa. Musa, kami ni malaikat langit yang ketujuh, tak pernah minta lagi permintaan sebesar permintaanmu. Besar benar keinginanmu. Tak, aku nak tengok Tuhan juga. Maka apabila lagu tu Allah Ta'ala kata, ya Musa, mu nak tengok aku ke? Nak tengok ya Allah ya Tuhanku. Gini, mu tengok kepada bukit. Kalau bukit tu boleh kemah molek, apabila aku tajalli, apabila bukit tu kemah molek, mu boleh tengok, mata tu mu boleh tengok. Tapi kalau bukit tu tak boleh tanggung, mu tak boleh tanggung. Maka Allah Ta'ala pun bertajalli lah. Dalam riwayat kata Tuhan buka hijab, maka cahaya, bukan Tuhan baru, cahaya baru. Cahayanya keluar ujung, dalam kitab tafsir kata ujung jari lagu ni. Maka pecah bukit di hadapan Nabi Musa. Maka Nabi Musa selok pasal. Terkejutnya apabila Tuhan tajalli kepada bukit, hancur bukit, maka Jibril pergi peluk supaya tidak hancur Nabi Musa. Tu antara nabi yang tidak akan selok apabila kiamat. Kiamat apabila wa iza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard. Apabila ditiuplah sangka kala, maka selok habis. Sa'iqa, selok habis apa yang di bumi dan apa yang di langit. Malaikat hak besar-besar dengar suara Israfil siuk tu, pong, selok habis. Kecuali ada beberapa orang tak selok, antaranya Nabi Musa. Sebab apa? Dia selok dah sekali. Dia selok dah sekali kerana apabila Allah Ta'ala tajalli di bukit Tursina, maka pada sekali sudahlah kata. Maka Rasulullah pun semaya situ 2 rakaat. Lepas tu tanya Rasulullah, semana lagi bapa hamba semaya tepat ni? Katanya Nabi Allah Jibril kata, katanya Jibril kata, ni tempat hak semaya ni tempat lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Lepas pada Mesir, Nabi naik ke Syria, naik situ di Baitul Laham. Baitul Laham ni di Syria ni, di Syria. Tempat lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Muhammad semaya juga 2 rakaat situ.
Maka sekarang tempat tu sekarang jadi rebutan orang Kristian di Syria. Sekalipun tempat di Syria ni ramai orang Islam. Orang Islam menguasai negara Syria ni, tetapi ada satu kawasan ni dianggap paling suci bagi agama Kristian. Kerana tempat lahir Nabi Isa. Oh tak ada tempat lahir Nabi Isa ni. Maka tempat lahir Nabi Isa sekarang jadi macam gereja. Kerana berebut di antara kita orang Islam dengan orang Kristian. Maka dibuat gereja, dibuat patung macam-macam situ. Maka ada setengah orang kata antara sebab kenapa Syria sekarang berbalah perang kerana perancangan orang kafir. Perancangan orang kafir lagu mana? Orang Kristian yang berada di Syria rasa dia orang sikit, minoriti, orang tak ramai. Maka orang Islam ramai. Lagu mana dia nak menguasai tempat tu? Tempat tu tempat bersih bagi dia tu. Kalau kita agak Mekah lah kita kata. Tempat lahir Nabi Allah Isa AS. Maka kas lagi mana? Kalau orang Islam duduk baik, kita tak boleh ambil tempat ni. Tempat ni akan duduk lagu ni. Maka dia buat perancangan, dia pelaga ke orang Islam sama orang Islam. Maka berbalahlah Syria sekarang, hacur lebuh, akhir sekali mudah dia nak apa kapek ambil tempat ni. Ada juga perancangan pokok dia. Dia kata kalau duduk lagu ni tak benar kita ni. Kita pelaga tuai rumah dia, balah akhir sekali duk badi tengok pas kalau ni tak selesai lagi duk gedung-gedung pas mati-mati tak tahu berapa ribu ya dah. Nah, akhir sekali kita tak waktu ambil peluru, kita apa kapek boleh kita duduk lagu ni. Ni bahaya ni, oi kapek nah. Maka Nabi berhenti situ semaya. Berhenti semaya. Sini nak ajar kepada kita. Sunat kita gi semaya. Gi duduk. Gi ziarah tempat-tempat hok khamak-khamak, hok berlaku, hok benda-benda pelik. Sunat kita gi ziarah tempat-tempat lagu tu. Gi ziarah masjid Tok Kenali. Gi ziarah masjid Tok Selehong. Gi ziarah tempat Tok Pula Condong. Gi tengok tempat-tempat orang-orang soleh. Kerana Nabi ketika peristiwa Isra' Mi'raj Nabi berhenti siap semaya sunat lah situ. Jibril pula ajar. Ada orang lain ni marah pula. Gi ziarah kubur Nabi marah. Gi ziarah tempat-tempat orang soleh marah. Ada orang marah kepada jejak Rasul. Jejak Rasul lah TV3. Saya abewa biasalah yang ngamuk pak cik. Dia kata bukan jejak Rasul, jejak kubur dia kata. Oh ngepek dia. Jejak Rasul apa? Gi ziarah kubur pak cik. Kubur Nabi ni. Dah muka tuai tu tak ada. Kalau tuai tu ada, kita gi ziarah tuai dia. Dah dia duk kubur, kita ziarah kubur, muka duk situ. Maka dia marah pula, bukan jejak Rasul yang panggil jejak kubur. Nak marah pak dia tak boleh. Pelik sungguh. Kalau orang gi ziarah rumah dia tak apa. Gi ziarah kubur Nabi marah pula. Maka lepas pada Nabi ziarah-ziarah, maka Nabi diperlihatkan dengan pemandangan. Pemandangan apa dia? Azab yang akan dikenakan kepada umat dia tak dengar kata. Pertama Rasulullah tengok seorang lelaki yang menghempak katak kepala dia di batu besar sehingga pecah kepala dia. Kuat tu dia katak. Begini. Kita tak kuat lah mana. Kita unggah pok bekok gitu ya. Kita kena lari setara mana sampai pecah kepala. Kereta mari 100 kita tahan kepala lagu ni. Pum setara tu kekuatan dia katak kepala dia sehingga pecah. Apabila pecah jadi semula. Naik kepala dia. Katak pula. Belai-belai sakit, belai-belai menau, nyobuak juga. Maka Rasulullah tanya, wahai Jibril, siapa dia lelaki ni wahai Jibril? Katanya Jibril kata, ya Muhammad, inilah pemandangan azab yang akan dikenakan kepada orang yang malah rasa berat kepala nak bangun semaya. Ni. Orang malah semaya, dia akan hempok kepala dia sendiri. Bukan dia katak kepala orang, dia sendiri hunggap, pecah kepala dia. Pas kita nak tunggu lagu tu kau. Masa ada peluang duk boleh semaya, tak beratlah mana kepala kita ni. Buatlah. Takut dia kena gak pada masa tu nyam nyesalnya, ngatak se buatnya. Mulut kata tak se dah orang sakit sangat dah, ketar dah. Pung lagi. Wah, selok. Pung lagi. Ambo sakit dah. Pung lagi. Jadi supaya orang gila. Tak boleh nak kawal. Duk kelekong. Nabi Muhammad kata nyanyo buat apa? Dia tak nyanyo diri dia.
Orang tak cekak gerak semayanya tak bangun. Wak lolok kerah, rasa tak penting semaya. Tak semaya subuh boleh pitih pun hamba. Tak semaya subuh makan nasi kenyal pun ada orang hidup lagu tu. Akhirat tahulah pentingnya semaya subuh. Satu waktu kita tinggal 80 tahun duduk dalam tengako. Kita bukan kata 80 tahun, seminit tak boleh terai dah ngapi. Ambil gas ya tak gini. Seminit, so 30 saat. Gelepar rodai-rodai. Pas 80 tahun buah saja ya kecek. Kalau orang boleh tu mengarut kok se kok dah. Pas Nabi jalan lagi tengok ada orang duk goting lidah. Kerak Allah, kita kepik lidah suruh berair mata dah. Kepik lidah Allah suruh berair mata dah. Ada orang ni gaji goting. Kerak Allah Rabbi. Goting tubik pula malah lah. Kerak Allah. Nabi kata wak kijak gapo dia lah lagu ni. Siapa dia wahai Jibril? Katanya Jibril kepada Rasulullah, inilah penceramah-penceramah yang kaki fitnah. Penceramah kaki fitnah, kaki lipat, kaki buat. Berjanji dengan orang tak buat. Sudah. Barang tak betul kata dah gelegang. Barang tak pasti sebar dah. Berat. Allah, kita kepik dengan gigi suruh nak menaung dah. Tiba-tiba kerak ni kaki kijak kita. Sebab tu kena jaga lidah kita. Lebih-lebih lagi musim ni musim fitnah, musim barang tak jelas. Fitnah ni zaman sama, zaman ujian. Barang tak jelas. Betul-betul salah ke, betul-betul ke, tak jelas lagi. Barang dalam internet, barang dalam gapo, kita duk share, kita duduk sebar, kita duduk gapo, tidak kau jadi fitnah. Barang tu kita belum tentu duk sebar dah, jadi kaki fitnah. Tu balasan. Nabi jalan lagi, Nabi tengok seekor kubah tubik daripada lubang. Lubang yang kecil. Tiba-tiba tubik seekor kubah. Glub. Kejut Nabi. Maka kubah tu undur semula nak masuk dalam lubang kecil tu tak boleh. Maka katanya Rasulullah, gapo dia maksud ni wahai Jibril? Tiba-tiba kubah ni tubik, gapo dia maksud ni? Maka katanya Jibril, inilah kiasan pandingan kepada orang yang bercakap satu perkataan yang dia menyesal. Perkataan tu dia nak tarik semula. Gambaran lagu ni, dia tubik tak boleh nak masuk semula. Perkataan kita dia keluar nak tarik semula tak boleh dah. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk wadahnya. Kecek. Kadang-kadang mula menyesal kelik Allah, hamba kecek lagu tu kedai kopi dia mau serati dah Kawan tu masa dah yang kita. Pas kita nak baik semula, boleh tapi tak sopo dulu dah lah galak-galak. Mulut kita kena jaga. Kalau kita rasa kita kecek tu seru hati orang tak suka kecek lah. Kecek biar orang suka kak. Kecek biar orang dengar tu manis semacam. Jangan duk ajar menyekik. Kita penceramah kau kita gapo dia ajak kecek dengan orang biar molek. Jangan duk sopo seranoh, jangan duduk gapo, pas menyesal. Maka Rasulullah pun berjalan lagi. Jalan maka dengar suara, ya Muhammad, berhenti sebentar hamba nak kecek. Katanya Jibril, tak seberti. Jalan-jalan dengar pula suara, ya Muhammad, berhenti sebentar hamba nak kecek ni. Jibril kata, jalan, tak salah ya. Maka dalam tengah-tengah jalan pula tengok seorang perempuan yang sangat tua, memakai perhiasan comel kemain. Manggil Rasulullah, ya Muhammad, mari. Katanya Jibril, tak salah lagi. Apabila berjalan jauh, katanya Rasulullah, siapa dia panggil hamba saat ni? Katanya Jibril, yang pertama adalah suara Yahudi. Kalau tuan hamba sahut suara dia, nescaya umat demo akan masuk Yahudi secara beramai-ramai. Lepas tu suara kedua, suara Nasrani, Kristian. Kalulah tuan hamba kata, saja saat ni, nescaya umat demo akan beramai-ramai masuk agama Kristian. Hak tua saat ni, hak tino saat ni, itu adalah dunia. Maka dunia yang baki kita tengok orang tua ni dekat nak mati dah.
maka itulah umur dunia sekarang. Hampir nak hancur dah. Hok kita duk kejar rupanya orang tino tua sekarang. Dunia ni seorang perempuan yang sangat tua tetapi berhias dengan hiasan yang sangat menggoda. Ni duk kejar. Duk kejar tu orang agama pun kejar, orang goni pun kejar bagi tua lagu tu. Maka katanya Nabi, sebagaimana usia orang tua ni akan habis, begitulah sisa umur ni dekat nak habis dah. Dunia ni nak habis dah. Maka Rasulullah pun berjalan, sapalah ke Baitul Maqdis. Sapa ke Baitul Maqdis. Maka apabila sapa ke Baitul Maqdis, Rasulullah turun, maka Jibril pun heretlah keburuk kepada satu batu. Maka Jibril pun buat gini. Ketep belobai batu tu. Ambil ikat tambak buruk. Katanya ulama, apa tambak buruknya? Buruk bukannya buah tak gimana, ngoyo binatangnya taat Bukan kata gapo. Jibril nak ajar kalau kita mero kena tambak. Biarlah kita kata ayah kita, kambing kita jenis mengaji tarikat ko, ngaji tasawuf ko, warok ko, pakas rebel ko, muka kambing. Kalau tak tambah, warok setara mana dia tengok pohon subung orang dia nyok makan. Nyok tengok kain plekat orang dia makan. Nyok makan belakang. Jadi kita merah kena tambah. Jangan duk arak kok kambing kita. Biar nampak janggut putih apa semua bercelok gapo dia pakai kayu siwak, tak usah duk arak kambing. Apabila nama kambing dia tak reti bahasa, supaya lembu juga. Builah gapo dia ko, baca kitab tasawuf ko depan dia, lepas tengok. Belakang punggung kita segili habis makan ni orang. Tu tugas kita. Apa? Sebab kebanyakan lo ni kadang-kadang orang tu comel dah. Ibadat dia molek, semaya dia molek, tutup aurat dia molek dah. Tetapi ada benda-benda hok dekat-dekat dengan dia mengganggu ibadat dia. Kambing dia makan-makan ni orang. Lembu dia pergi makan nasi rabu rumah orang. Siap masuk dapur buka peti, minum air pil fresh apa semua. Ni berat lagu ni. Maka benda-benda ni kadang-kadang mengganggu ibadat kita. Kita rasa molek dah. Tetapi akhirat dia akan minta ni tuntut hak. Pego ayat, pego itik, pego serati. Allah payah lah. Biarlah lagu mana, turunlah. Terlepas nak kata lagu mana. Ni lepas. Terlepas ni kita nak kata lagu mana, munggu terlepas. Cocok dah terlepas tu nak kata lagu mana dah. Tapi lepas. Ni masalah. Jibril nak ajar ni. Maka Rasulullah dengan Jibril masuk kepada Masjidil Aqsa. Maka Jibril pun bah. Lepas bah, Jibril pun komak. Apabila komak, mari semua roh-roh Nabi-Nabi yang pernah diutuhkan oleh Allah kepada manusia. Semenjak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Marilah 124,000 orang mari. Ada riwayat kata 240,000 orang mari dalam Masjid Al-Aqsa tu. Maka tunggu Jibril qomat, pakat badi tengok siapa dia nak jadi tok imam. Nabi Adam ada, Nabi Ibrahim ada, Nabi Ismail ada, Nabi ni ada. Badi tengok ni siapa dia nak jadi tok imam. Lepas sudah qomat, Jibril pun pegang tangan Nabi kita, letak depan. Allah. Nampak hak biasa sekali pada malam tu. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, ketua kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dia menjadi kepala munajat pada malam tu. Lepas tu Nabi nak pergi ambil semaya. Nak pergi ambil semaya ni semaya gapo? Sebelum daripada semaya 5 waktu ni, semaya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh ni, Nabi dah sembahyang dah. Tetapi bukan semaya 5 waktu lah. Nabi semaya malam sekali, subuh sekali, maghrib sekali. Tu bagus. Semaya 2 rakaat. Semaya syariat dulu-dulu. Manakala hak 5 ni, malam Isra' Mi'raj baru terima. Lepas pada Nabi semaya, maka Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa dia ramai-ramai tu belakang tu lah? Nampak macam kenal, nampak. Katanya Jibril, itulah roh-roh para nabi-nabi yang rasul-rasul yang pernah diutuhkan oleh Allah Ta'ala. Hak Nabi perasa, hak Nabi nampak, Nabi tak nampak, ada belakang. Sehingga kan Nabi pernah ayat cerita kepada sahabat dia,
Nabi Musa rupa lagu ni, Nabi Isa rupa lagu ni, Nabi goni, Nabi Ibrahim pula serupa dengan hamba. Nabi Muhammad ayat cerita. Maka lepas pada semaya Rasulullah rasa dagu air. Jibril pun buat mari 2 bekas, ada riwayat kata 3 bekas. Air berisi dengan arak. Susu, ada riwayat kata air kosong. Maka Jibril pun tunjuk kepada Nabi, suruh Nabi pilih. Maka Nabi pun pilih minum air susu. Apabila Rasulullah pilih minum air susu, maka katanya Jibril, bagusnya demo mujur demo ambil susu. Kalau demo ambil arak, nescaya ramailah umat demo akan minum arak. Bela-bela Rasulullah tak pilih perempuan kita menungging menerak bahaya arak. Hok bukan air bahaya pe goni, pe kuba, pe itik, pe serati, pe gajah, pe bewok, pe gila. Makan belako asal jumpa pe, pala pahit yang makan belako pok kita. Balik sana raksasa ni makan pok kita ni. Oh jangan hok benda orang tak makan, obat nyamuk nyo makan. Tai lembu punya makan juga pok kita ni ni. Jatuh tu bawa beledi so. Allah. Hok besok tahu, besok buat tahu. Blobeh hok gapo dah beledi hok blobeh hok tahu cewa dia ke mana blobeh dia pergi. Dia tengok lembu tu tup jatuh saja dia pergi unggang. Tup skuk muka. Oh. Ting 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 bagai dok tengah gas molek. Tahap tu hina manusia munuh ke otak dia. Balik sana orang gila wak kerja lagu tu. Orang gila tak hunggar bawa beledi so hunggar tengok dok. Tapi orang ni ngaji. Tak gila pergi wak kerja lebih daripada orang gila. Sebab apa? Ni penuh lah. Wajib kita kena jaga akal kita ni amanah tu. Tiba-tiba pergi makan benda lagu tu. Makan kuda, makan goni. Kuda, pi kuda ni orang nak buat ngawal kuda. Kuda kalau tak setubuh, mereka kita tukar ali kuda lah, tukar ali dia. Kita gepih 2, pi dia tu kita gepih 2, kaca dalam sebelah di wi minum, boleh baru dia boleh mengawal. Kita behar 2 butir. Kuda behar separuh, kita behar 2 butir. Ferrari kita, bukan kuda, Ferrari betul. Nak jadi Ultraman boleh, Power Ranger boleh. Manusia budak-budak lah ni makan benda lagu tu penuh akal. Maka Nabi bila-bila Nabi tak pilih dah benda memabukkan, berahi supaya tolong. Padahal kalau masuk dalam restoran, nasi saja tu beratus. Nasi 4 tayar, 5 tayar, nasi goreng, nasi hangus, nasi bubuh air sejuk, nasi tak jadi. Nasi saja tak kira mi lagi. Bapa dok pilih benda hok tak pakai lagu tu. Benda hok halal beratus macam-macam resipi, siapa tak boleh nak baca. Siapa tu yang kedai tu, dia mau ingat, tak ingat pun. Lepas tu nak buat nasi goreng ni. Hamba tak ingat dah banyak lajuk resipi. Tak ingat siapa. Nak kata banyak tak banyak makan ni hok halal ni, kita kedai bagai hok haram. Manusia hok tu lah. Hok kata tak boleh tu dia nak. Lepas pada sudah, lepas pada tu, maka katanya Jibril, kita pergi ambil Mi'raj. Mi'raj ni makna dia tangga, alat untuk naik. Maka Jibril pun ambil tarik daripada langit tu, tarik gerem. Jibril tangga dia ni daripada langit ke-7. Asal start langit ke-7 tarik macam lagu tangga TMB gitulah. Tarik tu siapa ke depan Nabi. Gedem jatuh. Maka katanya Jibril, kita nak naik ke langit pula ni. Saat ni pemandangan banyak dah, tak ada nak royak. Nabi Muhammad tak sebut semua hak dia tengok pada malam Isra' Mi'raj tu. Dia hanya sebut sedikit saja. Kerana terlalu banyak cerita perjalanan kita. Kalau jalan sini ke Kota Baru, gapo dia pengalaman? Tengok goni, tengok ayah, tengok serati, tengok itik, tengok orang kembang gatu. Boleh tengok belakang. Tapi Nabi Muhammad jalan berapa kilometer? Daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Palestin tu pun berapa dah? Daripada Palestin naik ke langit, Allah, berapa ribu. Gapo dia hak Nabi tengok mana tu? Hebat. Hak tu katanya. Tapi Nabi ayat cerita sikit ya kopok kita. Hak cerita sikit tu pun geger gepa dah. Ada orang percaya, ada orang tak percaya, ada orang kata no comment. No comment. Hamba tak berani nak komen. Ada juga. Tu Nabi ayat cerita sikit, Nabi tak ayat cerita lagi pemandangan di langit lagu mana dia tengok. Maka katanya Jibril, okey kita naik sekarang. Maka Rasulullah pun naik. Bismillah. Briung terbang.
Ni, gau tu dia, gapo dia panggil papai tangga dia ni gerak sendiri. Bukan ukah. Ukah tu kak. Selok kalau ukah beribu-ribu tahun. Perjalanan Jibril ni dia cahaya, okey? Perjalanan kelajuan cahaya. Hak ni ambak zoom terbang dia. Maka naik kepada langit yang pertama. Siapa kepada langit yang pertama? Pintu langit yang pertama. Ingat langit ni ada pintu. Bukan kata ikut kita nak tai kat mana boleh berlaku, nak tai kat ni boleh, nak tai kat ni boleh. Ingat rumah kita ada pagar. Kau ada rumah masuk kat ni boleh, masuk kat ni. Bukan rumah tu panggil pasar. Rumah kita ada pagar. Pintu langit lagi-lagi ada pintu. Bukan nak tai kat ni boleh, tai kat ni. Maka Roh Jibril lalu kepada pintu langit. Maka bui salam kepada penjaga langit yang pertama. Assalamualaikum wahai penjaga langit yang pertama. Maka dengarlah jawapan suara gepa. Waalaikumsalam bunyi. Maka jawablah malaikat lah penjaga langit pertama, nama dia Ismail, nama dia. Dia tanya, siapa dia tu? Katanya Jibril, saya Jibril. Siapa dia duduk sebelah demo tu? Sebelah hamba ni Muhammad. Dia mari ni ada urusan ke? Tanya, kena tanya. Katanya Jibril, ya, dia dipanggil oleh Allah pada malam ni. Kita, Jibril ni kepala malaikat, ketua malaikat. Dia duk naik tiap-tiap hari gedung-gedung duk atas wahyu duk gapo dia. Patut malaikat apabila tengok boh dia, patut buka selalu dia. Buka. Boh kita, buka lalu. Dak. Tengok. Nak ajar. Cerita ni nak ajar. Kita orang bawah mesti jalan ke tugas kita. Sekali pun boh kita, dah tugas kita bahagian pagar. Jaga boh kita sekat. Nah, dah suruh kita jaga sungguh pagar. Hak penting pagar ni jangan rosak. Kita jaga pagar dia. Maka malaikat ni sekalipun dia tahu tu ketua dia tu Jibril mari. Dia tanya boleh. Siapa dia sebelah demo? Patut muka bos sendiri buat mari tak payah tanya. Muka bos mesti pas manusia cekak buat mari atas langit kosir-kosir tak ada arah lagu tu. Cekak Jibril tak reti. Dak. Tengok malaikat. Kita orang bawah setara mana jaga kerjaan kita. Maka dia tanya boleh Jibril. Jibril siapa dia sebelah? Berani kalau kita. Jibril kata, berani dia mau tanya. Buka? Patut kalau tu. Dak. Dan nak ajar kita orang atas kena ikut peraturan juga. Sekalipun kita orang atas. Peraturan ni kita juga buat. Lagu mana tapi kita kena ikut. Jangan buat style handle kita. Muka kita orang atas. Dak. Jibril tak kata lagu mana. Apabila penjaga langit tu tanya dia jawab molek. Dia kata, aku boh. Patut gitu. Dok. Nak ajar orang atas, ajar kena ikut peraturan. Orang bawah ajar buat kerjaan kita. Kalau dok main pakai hojolon tak jadi apa. Naiklah Rasulullah langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Adam, tengok seorang lelaki. Orang lelaki ni dok tengok sebelah kanan dia suka, kah. Tengok sebelah kiri dia sedih. Maka katanya Jibril mugi salam lah dengan dia. Rasulullah kata, siapa dia tu? Itulah ayahmu. Nama dia Nabi Allah Adam alaihi salam. Bapa dia tu jadi paling kanan suka, paling kiri sedih. Paling kanan dia suka, dia tengok anak cucu dia hok nak masuk syurga, suka dia. Paling kiri dia sedih, dia tengok anak cucu dia hok bakal masuk neraka, sedih juga dia. Apabila Rasulullah giwi salam tu gak dia peluk tu gak Allah, anak cucu hamba hok paling besar sekali. Hok paling sakti sekali. Besar ni. Tak ada lah. Anak cucu hamba paling hamba bangga sekali, tak ada lah sokongnya dia. Lepas tu Jibril kata, bukit sini tempat kita naik sekali lagi, kita nak naik lagi ni jauh lagi. Maka naiklah langit kedua. Bui salam lagu tu juga temu dengan Nabi. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Habislah Mi'raj. Mi'raj ya sapakah? Langit ketujuh. Sudahlah tangga tu. Tak ada tangga dah. Sudah. Habis kat tu ya Mi'rajnya. Maka katanya Jibril, habis dah lah. Pada langit yang ketujuh, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Saat ni jumpa di Masjid Aqsa.
Masa bila demo ukah? Saat ni kepo dia kejut duduk mayai belakang sekali dengan Nabi. Darah dia. Kali lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, hunggar selalu. Sumpah pok kita kan. Lepas Assalamualaikum tak berzikir. Dah perang hunggar selalu. Pergi cari wakil Joel selalu. Maka Rasulullah kata, saat ni dia dah semaya sekali. Cepat demo. Oh laju. Wakil Joel. Cerita-cerita mukjizat lagu tu lah. Jangan duk tanya, lagu mana dia naik? Nyo pitah buruk. Kali naik motor gapo dia ni. Tak suruh tanyalah. Kejoe mukjizat. Apabila lagu tu jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Sandar. Satu bangunan sama dengan Kaabah yang mana kalau batu di Baitul Ma'mur jatuh tepat di atas Kaabah. Maka duk sandarlah Nabi Allah Ibrahim situ, maka Nabi Muhammad salib peluk gapo dia, maka katanya Jibril, tak apalah. Dia mau naiklah. Katanya Nabi Muhammad tangga tak ada nak naik lagu mana. Habis ke tangga. Maka Nabi Muhammad naik 3 tingkat lagi. Lepas pada langit yang ketujuh, Nabi Muhammad naik kepada Sidratul Muntaha. Ada riwayat kata naik kepada Mustawa. Naik kepada Sariful Aqlam, naik kepada Arsyur Rahman. 3 lagi takat dia. Nabi Muhammad naik kepada Sidratul Muntaha tu, maka Jibril berhenti. Nabi Muhammad kata, "Mari naik." Jibril kata, "Dole. Apa tadi pulanya kata saat ni kita duduk jalan yang tadi lagi dengan demo kabar-kabar nak tinggal orang kata. Nama, masa ni lah nak tinggal. Dekat dah ni nak jumpa ni." Katanya Jibril minta maaf. Minta maaf lagu mana ya? Ambo ni hanya dibenarkan temai demo sekat ni lah. Lepas pada tu, ambo tak dibenarkan naik. Kerana ambo boleh naik sekat ni lah. Kalau ambo naik sekat ni, sudah ambo terbakar lah ambo kata. Tu paling tinggi sekali. Hak atas ni ambo tak tahu. Demo naik sendiri. Maka Nabi Muhammad pun naik. Naik kepada Mustawa. Ada kata naik kepada Sidratul Muntaha. Maka Nabi tengok pemandangan pokok sidih. Sidrah ni maknanya pokok dara. Pokok dara. Muntaha kesudahan. Kemuncak kepada pokok sidih. Rupa-rupanya di langit yang pertama ni ada sebatai pokok yang sangat besar. Akar dia di langit yang pertama menjulai sehingga ke langit yang ketujuh. Hujung tu dipanggil Sidratul Muntaha. Kesudahan pokok bidara. Hujung tu. Celah-celah pokok ni lah syurga Jannatul Na'im ada celah-celah ni. Maka Nabi Muhammad naik, dia kata pelik sungguh Sidratul Muntaha ni. Pokoknya besar, boleh bertukar warna, sangat indah dan sangat menarik. Tak tahu lagu mana kalau kita ke ICT. Tahu ICT? Bukan ICT. ICT tu kayak orang duk main hok lapu lilak macam-macam, bandar lapu dah. Yo boh di pokok lah lapu macam-macam, orang telan butir lapu lah macam-macam. Di situ lapu saja. Selapu-lapu yang dilapu-lapunya panggil lapu saja situ, macam-macam warna ada. Apabila lagu tu naik kepada tempat kolam menulis takdir. Ni, kita berlaku malam ni ada makhluk dipanggil kolam, ada makhluk nama dia Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni sejenis macam kertas lagu tu lah, tak tahulah. Kolam pula sejenis dia tulis tu. Dia tulis takdir. Misalnya berlaku pada malam ni sekian-sekian, masa sekian-sekian kita berada di dalam masjid bahagian. Ni bahagian tulis takdir Tuhan. Semua perancangan tu ditulis di Lauh Mahfuz. Berok. Sariful Aqlam situ. Maka Rasulullah tengok kolam ni, Allah peliknya makhluk bertatoka jadi lagu ni, bertatoka lagu ni dalam hadis sebut. Tak reti nak tengok, kata comel pemandangannya. Maka naik lagi sehingga satu tempat dipanggil Mustawa. Ada riwayat kata Sidratul Muntaha. Ada kata Arsyur Rahman. Ada pendapat kata Arsyur Rahman. Ada kata dak Mustawa. Maka Rasulullah naik bersendirian. Rasulullah bersendirian pada masa tu. Katanya dalam burdah kata anta sahibul alami. Pada malam itulah Nabi Muhammad menjadi tua kepada seluruh alam ini di bawah tapak kaki Nabi belakang. Tak ada benda yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad pada malam itu.
Maka kemuliaan Nabi sangat jelas pada masa tu, sangat nampak terang. Tetapi orang lain ni tak nampak lagi hebat Nabi. Tuhan buat letak Nabi, buat naik Nabi kepada satu tempat yang orang lain tak boleh pergi pun. Sehebat kita mau lalu, ada orang tak nampak lagi Nabi hebat. Nah, kita pada sebut Nabi Muhammad pakai kat tangan tak lawan dah ambo. Nama ni orang lain ni tak kenal bagang. Nabi Muhammad pun tak kenal. Nah, napa Tuhan tunjuk pada malam Isra Mi'raj, dah nampak biasa lagi Nabi Muhammad. Sungguh Nabi Muhammad. Oh, sungguh selipar Nabi Muhammad, capa Nabi Muhammad. Ada, tak ada riwayat. Ulama kata tak ada riwayat yang menceritakan Nabi Muhammad naik pada malam itu pecah selipar. Nabi tak pecah selipar. Maka standardnya Nabi pakai selipar lah berjalan mana-mana. Maka selipar Nabi berada, arah pun berada di bawah tapak selipar Nabi pada malam itu. Pas kita duk bawah, di bawah, di bawah, bawah, di bawah, yang di bawah, bawah, bawahnya. Tapi rasa besar diri apabila pandai bahasa Arab sikit lupa Nabi Muhammad. Apabila pandai sikit ada anak murid sikit lupa jasa Muhammad. Lupa hebat Muhammad. Ngaji tinggi sikit boleh PhD sikit lupa hebat Nabi Muhammad. Biasa ya, tak boleh terima kehebatan Nabi Muhammad. Duk terima hebat dia. Ambolah hebat Nabi Muhammad hebat tak boleh. Tak sahih benda lagu ni. Hadis ni maudhu' selalu. Nah, kalau kehebatan Nabi Muhammad maudhu' selalu. Nah, manusia ni kadang-kadang tak boleh nak terima kehebatan orang. Apa? Ada perasaan ego, sombong dan takabur. Tak layak kita kata nak sombong dengan Nabi ni. Pada malam tu semua alam berada di bawah tapak kaki Nabi. Siapa dia berada tinggi lagi pada masa tu? Nabi Muhammad adalah. Maka apabila bertemu dengan Tuhan, maka Nabi Muhammad pun sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terkejut, maka di Allah Nabi Muhammad sebut at-tahiyyah, tahiyat penghormatan, selawat-selawat dan keberkatan dan kebaikan milik Allah Ta'ala belaka. Apabila Nabi Muhammad beri salam, lagu tu cara beri salam, maka Tuhan jawab salam dia. Tuhan jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera dan rahmat Allah ke atas kamu wahai Nabi, dan keberkatan ke atas kamu. Kita wisalah ke orang besar. Orang besar tu wisalah kita. Tak ingat ke orang tu. Kita kalau gapo dia jumpa dengan raja, raja kata, "Gua ana gu. Makan nasi kau hari ni." Lupa dah gu sebelah. Tak ingat dah gu sebelah, kita cuma tak kecek dah. Galik duk buat dengan orang besar. Tak dah. Kita ni jumpa orang besar sikit tak boleh nak menenih selalu. Tapi dengan Nabi Muhammad tak segi menenih. Dengan majlis Nabi Muhammad tak segi. Nah, rasa tak perlu. Tapi majlis orang besar nak pergi sangat. Bapa rasa ada kebaikan hamba saing orang besar. Boleh benda. Ya tak rasa saing dengan Nabi Muhammad ni boleh benda. Rasa bawa tahu pergi pun tak ada lah mana. Buat berabi betik, buat berabi minyak pergi. Tak rasa akhirat setara mana Nabi Muhammad. Maka apabila Nabi Muhammad dijawab salam lagu tu, kita tak khabar apa dah. Selok dah. Kalau hok minat Korea tu, gak kita atas mesej Korea tu jawab salam kita. Hai, apa khabar? Tak ingat dah seminggu duk Korea, duk baca mesej hok tu tu. Tapi Nabi Muhammad apabila Tuhan jawab lagu tu, dia ingat kopok kita. Tengok perangai Nabi Muhammad. Allahu Rabbi. Bukan waris pun kita pun. Kita orang Melayu, dia orang Arab. Dia pun tak kenal kita, tak ada perasaan. Kalau kita muka tak kenal ni. Tak. Nabi kata assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kami. Kami sini zuriat Nabi hujung sulbi dia. Nabi bawa zuriat dia kan di hujung sulbi dia, maka dia kata mudah-mudahan salam Tuhan saat ni bukan kena kepada hamba saja, kena kepada zuriat-zuriat kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Popok kita, hok rajin semaya, hok rajin gapo. Sebab itulah ulama kata siapa dia tak semaya,
dia bersalah dengan orang mukmin. Apa dia bersalah? Kerana dia tidak doa kepada orang mukmin ketika sembahyang. Orang mukmin ramai, sebab tu dosa besar, sebab dia tak baca wa ala ibadillahi sholihin. Apabila berlakulah salam, jawab salam, maka malaikat 7 petala langit pun sambut perjumpaan di antara Allah dengan kekasih dia dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat sembut, bergepalah bunyi suara. Maka kita pun mengulang-ulang perkataan itu dipanggil tahiyat ketika kita sembahyang. Maka ulama kata ketika kita baca at-tahiyat tu hadir ke peristiwa di antara Rasulullah memberi salam kepada Allah, Allah menjawab salam, dan malaikat-malaikat menyambut akan majlis peristiwa pertemuan dia tu dengan asyhadu alla. Masa kita sebut tu hadir ke perasaan tu. Maka sebab tu lepas baca tahiyat sudahlah kita Assalamualaikum warahmatullahi. Mi'raj dah kita bersama Tuhannya. Maka lepas pada tu Tuhan kata, Tuhan wi hadiah kepada Nabi Muhammad 50 kali sembahyang. Nabi Muhammad tak minta gapo temu dengan Tuhan. Kita tak boleh jumpa orang besar sikit, kecek selalu. Tapi jalan pun kecek lagi. Dah lagi. Nabi Muhammad tu Allah Ta'ala ni tidak bertempat, tetapi Nabi Muhammad bertempat. Maka Allah Ta'ala pergi jumpa Nabi Muhammad. Moga Nabi Muhammad tepat lah Tuhan. Tak tepat nak pergi cari mana Tuhan. Maka tepat Nabi Muhammad tu lah tepat Tuhan, katanya ulama. Tepat Nabi Muhammad tu lah nama. Hak tepat Nabi Muhammad suka tu lah hak tepat Allah Ta'ala suka. Tepat hak Nabi Muhammad mulia tu tepat Allah Ta'ala mulia. Tuhan tidak bertepat, Tuhan tidak berarah, tidak Tuhan tak depan, Tuhan tidak belakang. Tetapi hari pada tu bertemu dengan Nabi Muhammad. Di tempat Nabi Muhammad, bukan tempat Allah Ta'ala, sebab Tuhan tidak bertempat. Maka Nabi Muhammad apabila jumpa ni Nabi Muhammad perangas, tawaduk sungguh. Tak minta gapo. Nabi Muhammad kata, ya Allah ya Tuhanku, Ibrahim Khalilullah. Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Musa dapat gelar Kalimullah. Isa dapat gelar Ruhullah. Nuh dapat gelar Najiullah. Banyak disebut. Maka dia senyap Nabi Muhammad. Tak minta langsung. Maka Tuhan nampak. Tuhan kata betul mu kata saat ni. Tetapi enta Habibullah. Tuhan sebut kepada Nabi Muhammad. Tak apalah demo tu, tapi kamu ni kekasih Allah. Gini Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tak minta gapo. Maka Allah Ta'ala hadiah ke sembahyang 50 waktu. Apabila boleh tu Nabi Muhammad turun jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, hamba nak pesan sikit kepada umatmu. Nanti mu kelik ni royak kepada pak dia. Royak gapo dia, wahai ayahanda? Royak gini. Royaknya kata syurga ini bumi yang sangat subur. Banyak-banyaklah menanam, mudah-mudahan mu boleh makan. Gapo dia kah tanaman syurga, wahai ayahanda? Katanya Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah satu pohon dalam syurga. Kalau kita menanam, insya-Allah boleh makanlah. Maka Nabi Ibrahim pesan. Turun kepada langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa cakap, boleh gapo? Tanya. Munggu Nabi Musa kan? Nabi Musa dulu dia pernah minta dengan Allah nak tengok Allah Ta'ala, tapi tak boleh dia. Nabi Muhammad tak pernah minta dengan Allah, tetapi Allah panggil. Allah Ta'ala jumpa dengan dia. Setara mana? Orang tua, orang muda lah ni kata tak kenal bagai. Jangan bagai lagu ni. Nabi Musa tak cakap minta, tak boleh. Tetapi Nabi Musa kata, sekalipun hamba tak boleh, tapi mata hamba boleh melihat mata yang melihat Tuhan. Sebab tu dia sekat tu. Sebab dulu dia nak minta tengok Tuhan direct tak boleh. Maka tak apalah, hamba boleh tengok mata demo. Tak apa dah, mata demo kan tengok Tuhan. Hamba nak tengok mata demo, tak apa dah. 9 kali dia sekat. Nabi Muhammad naik, sekat pula naik. 9 kali.
Pas Nabi Muhammad pergi jumpa pada malam tu 9 kali Tuhan. Besok. Kita kalau jumpa dengan tuanku 40 tahun sekali, serah bisa dah. Hak ni semalam 9 kali jumpa Tuhan. Allahu Rabbi. Tak tahu setara mana. Siapa Nabi Musa tak akan sekat nak tengok ni mata. Wak lolok buah lah, wak tanya boleh ke apa. Padahal nak mata dak tengok kat tu dah, mata dak keliling kat tu dah. Nak tengok ko air gula dak alik belakang. Boi perut ceruk dah. Nak tengok air gula, dak tengok no. Maka Nabi Musa nak tengok mata, hak tengok Allah Taala. Siapa 9 kali, maka Rasulullah pun turun ke Mekah semula. Apabila turun ke Mekah, maka nak ayat ceritalah. Cerita pendeknya maka gilah ayat cerita panggil semua orang kafir ke apa semua Nabi ayat cerita. Apabila Nabi ayat cerita, Nabi sekodah benda ni akan berlaku. Apa dia? Orang tidak akan mempercayai cerita tu. Lah ni supo ya cerita. Watuk saja berbeza. Dulu Nabi Muhammad sendiri mari ayat cerita Isra Mi'raj dia, orang pakat wak suka. Lah ni okey Nabi Muhammad mari ayat cerita, nyo pakat suka dulu. Cerita dulu ya. Nabi kata aku ayat cerita orang tak percaya dah. Lagu mana wahai kamu para-para orang alim ulama mun ayat cerita kepada masyarakat cerita lagu ni. Supaya dulu ya, ada orang percaya, ada orang tak percaya, ada orang wak lolok tak tahu adik ili adik jatuh. Nabi Muhammad ayat cerita sendiri orang tak percaya dah. Pas kita lagi-lagi nyo petika hadis ni sahih kau dak sodah tu pun kita tak erti juga tak jawab kokak. Hak Nabi Muhammad mugi mulut dia pun orang petika lagi. Maka Nabi Allah Ta'ala apa sebut? Pemandangan yang kamu arainaka, yang kami perlihatkan kamu pada malam itu fitnah, menjadi fitnah kepada kamu, menjadi ujian kepada orang mukmin. Adakah iman dia kuat atau tak kuat, percaya ataupun tidak percaya ceritanya. Nabi Muhammad orang Islam molek-molek jadi kafir pada hari itu. Sebab apa? Mengaruk dah cerita tahap ni, mengaruk kau sekolah. Maka orang pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Pergi jumpa dengan sahabat rapat Rasulullah. Dia ayat cerita. Bukan cerita molek nak pergi ngandu domba. Dia kata, wahai Abu Bakar, mau dengar kata Muhammad sahabat demo tu lah. Hak demo kata baik, jojo lah apa dia. Dia kata dia pergi ke Palestin kelik sebelum pada Isya. Bagi lepas pada Isya, kelik sebelum pada subuh. Katanya, orang duk suka belakang ke dia. Sebab orang tahu nak pergi ke Palestin pada masa tu 2 bulan juga. Hak laju dah tu. 2 bulan pergi sebulan kelik sebulan. Hak tu tak berhenti. Pakai singgah cuik gitu pun pemain bola lagu tu pakai kelik selalu. Kalau berhenti makan nasi kau gapo dia pergi ke tandas. Oh lama lagi. Maka orang tak percaya. Maka dia nak suruh Nabi Sayyidina Abu Bakar syok dengan Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar kata betul kau Muhammad ayat lagu tu. Betul. Ambo dengar sendiri ni sandi baru ambo kelik daripada pak dia ni ambo cerita demo ni. Katanya Sayyidina Abu Bakar kalau Muhammad kata lagu tu. Dia kata dia pergi ke Palestin selepas pada Isya. Bukan kata pergi ke Palestin, dia naik ke langit. Nabi Sayyidina Abu Bakar tambah. Rasulullah tak royak lagi Mi'raj dia. Hak tu pun gaya gepad dah. Kita Isra saja, Mi'raj tak royak cerita lagi. Naik ke langit, balik semula. Hak tu hangpa percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, orang yang betul-betul jujur dengan Nabi Muhammad. Ia berlaku. Tak ada benda dok bagi Nabi. Yes berlaku. Hak ni cerita bisa Nabi Muhammad. Maka lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar pergi senyap-senyap jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ambo ni dengar cerita pagi tak ada orang dok ayat cerita betul kau dok mu ayat cerita gini. Katanya Nabi Muhammad aku percaya. Katanya Nabi Muhammad betul lah ambo ayat cerita gini. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar aku percaya berlaku. Cuma aku nak minta denganmu wahai Rasulullah satu tanda yang menunjukkanmu ni betul-betul Nabi. Aku percaya dah cuma beri gak tanda kepada aku supaya aku akan tenang dengan kamu selama-lamanya. Katanya Rasulullah, ya Abu Bakar, mimpi kamu wahai Abu Bakar. Mimpi kamu wahai Abu Bakar. Rasulullah ulai 3 kali Sayyidina Abu Bakar kata tebal Rasulullah. Bo kece, ambo rasa penuh dah. Nak selok dah. Iman dia jadi naik pas atas kepala. Kalau kita serban, pas hujung kaki rasa serban. Apa? Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar ketika dia muda, dia pernah bermimpi dia akan jadi saing kepada seorang Nabi. Dia akan jadi mertua kepada seorang Nabi.
Dia akan menjadi penolong kepada seorang Nabi. Tetapi mimpi ini dia tidak pernah memberitahu kepada siapa-siapa pun. Tiba-tiba apabila dia minta dengan Rasulullah, tanda Rasulullah ni Nabi, Rasulullah kata mimpi kamu tu ya Abu Bakar. Tak cukup lagi kau. Seringat lalu Sayyidina Abu Bakar pakai jolo boh keceh. Ambo percaya 100%. Kalau meta bunyi ting 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 tu. Dok sini tu bunyi ting ting lagu tu tu. Cerita kita lagu ni juga. Ada orang jadi watak Sayyidina Abu Bakar dalam cerita Isra Mi'raj. Ada orang jadi watak orang Islam tukar jadi murtad dengan sebab cerita kau ni. Ada orang jadi gini, ada orang jadi gini. Maka lagu tu lah ulama kata 3 golongan manusia apabila mendengar cerita Isra Mi'raj. Pertama beriman sepenuhnya. Kedua tidak beriman, kafir langsung tu. Ketiga waswah. Waswah mana juga waswah. Jolo kau tidak, ambo tak tahu. Juga kafir juga. Kata-kata Nabi yang boleh waswah lagi. Nabi kecek. Oh tak tanya dah, Nabi sahih kau dak? Tanya Nabi sahih dak berat lagu tu. Setara Nabi orang syok dah. Cerita-cerita kita sekarang lagi-lagi lah orang syok. Jadi kita dengar cerita banyak dah. Cerita dalam TV, cerita menipu, cerita dalam suak khabar, cerita buah kedai kopi. Banyak cerita kita dengar. Maka tak jadi salah kalau setahun sekali kita dengar cerita-cerita lagu ni. Cerita hok kait dengan iman kita, kait dengan akidah kita. Dah kita dok dengar cerita karuk banyak pelajar, cerita orang kafir, cerita orang fasik, cerita orang gapo. Dengar gak cerita-cerita Nabi kita. Mudah-mudahan rasa hebat Nabi Muhammad tu ada dalam hati kita. Ni setahun pun tak dengar cerita hebat Nabi Muhammad. Dok ya cerita apa dia? Bisa indi kedai bahak. Dok tengok indi kedai bahak tu, ayam main tu, bisa semua dok Nabi Muhammad tak pernah dengar. Pas lagu mana nak rasa hebat Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan malam ni kita dengar cerita kehebatan itu, semua tajuknya cerita Nabi Muhammad. Biar terisilah dalam hati kita kehebatan Nabi Muhammad. Pada zaman orang nak hilangkan kehebatan Nabi Muhammad daripada hati-hati orang mukmin. Yang kata Nabi Muhammad orang biasa ya. Tak ada berlaku lagu tu. Nabi Muhammad lahir biasa ya. Biasa-biasa ya Nabi naik gitu buruk patu ge jopo gitu ya, tak ada gapo-gapo. Tak ada cerita pelik ni mengarut kau sikok dah. Allahu Rabbi. Tak hebat langsung cerita Nabi. Ingat Nabi ni cewa dia kau gapo dia. Nabi tu kau duk demo beriman akidah gapo dia tarikh Nabi ni. Dia bukan urusan dengan kita, bukan kerja pejabat kerajaan. Dia kerja dengan Tuhan. Pegawai Tuhan pun bukan pengajar pegawai kita. Barang malaikat, barang pelik saja kena terimalah hakikat lagu tu. Ni cerita pelik sikit kurafat lah benar ni mengarut belakang. Tak salah. Jadi kena dengar cerita biar rasa hebat sikit Nabi Muhammad. Biar orang sebut nama Nabi Muhammad kita rasa oh Nabi Muhammad weh. Nak buah-buah pun tak berani juga Nabi Muhammad lagu tu. Ni dok tengok kehebatan musuh Nabi Muhammad. Hebat gapo menipu kohong. Siap dia tulis cerita ini adalah menipu kohong. Siapa dia yang percaya dia bodoh. Ya yang gitu, percaya juga kita. Oh jerit siapa jerit. Terlopo tengah. Siap dia. Cerita ni rekod semata-mata yang percaya adalah bodoh. Percaya je bodoh kita. Sebab bisa terajuknya tunjuk persembahan orang kafir. Tapi ada kodok orang lain Islam mempersembahkan cerita Nabi Muhammad siapa orang nak naik gerung. Kecil lebih sikit. Oh, demo melampau. Tak ada cerita lagu ni dhaif. Pas bila nak naik seh Rabbana dengan Nabi Muhammad. Kita bukan ambil dalam TV3 ni cerita ni. Ingat apa betul dalam TV3 ni? Ambil dalam kitab. Kitab ditulis ulama. Orang yang takut Tuhan. Dia bertanggungjawab. Ni skrip ni siapa dia tulis tak tahu. Orang kafir ni ni. Ni kita ambil dalam kita kata-kata ulama, ambil dalam kitab, ambil dalam hadis. Gitu. Jadi habis dalam ceritanya. Jadi hubungan kita dengan cerita Isra Mi'raj semaya. Ingat semaya kita. Setiap kali kita ingat semaya, ingatlah cerita Isra Mi'raj, baca tahiyat tu, ingatlah pertemuan kita Nabi Muhammad Allah Taala. Seolah-olah kita ulang semula dialog peristiwa tu. Jadi apa yang baik pada malam ni kita dengar kau gapo daripada Allah, yang buruk yang tak sedap dengar tu mari daripada hamba. Yang mana kedua-duanya secara hakikatnya mari pada Tuhan belaka. Hamba tutuplah kuliah hamba
dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.